Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Naila Huda. Yang pastinya pada jam ini kita akan bawakan tumpuan utama di Astro Awani. Dan semalam juga Naila, kalau kita lihat menjadi tumpuan netizen adalah berita yang kita bawakan perkongsian daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri di blognya check.cc yang mengimbas semula kalau kita lihat usaha Pakatan Harapan untuk mengambil alih semula kerajaan sebelum ini di tengah-tengah kebuntuan hubungannya dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri kalau kita lihat dalam perkongsian tersebut cuba menjelaskan mengapa ataupun beliau bukannya punca utama mengapa Anwar sehingga kini tidak menjadi Perdana Menteri. Dan beliau juga dalam masa yang sama turut mengimbas mula langkah Sheraton dan juga apa yang berlaku ketika dan juga mempertahankan sebab musabab beliau meletakkan jawatan kira-kira pada 22 September yang lepas. Dan kalau kita lihat apa sebenarnya yang dikongsikan ataupun penjelasan yang diberikan oleh Tun M di sini, persoalan utama yang dijawab adalah untuk menjelaskan apa kepercayaan ataupun dakwaan orang ramai yang percaya bahawa beliau menjadi penghalang kepada hasrat Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Katanya, namun hakikatnya walaupun beliau ditolak keluar dari Pakatan Harapan PH oleh Anwar, Presiden PKR itu tetap gagal menjadi Perdana Menteri. Katanya, benar dahulu saya berpendapat bahawa kerana sebab tertentu dia hilang kelayakan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi apabila Datuk Seri Najib menjadi kleptokrat, saya sanggup bekerjasama dengan Anwar untuk jatuhkan Najib. Saya tidak menentang cadangan PH bahawa Anwar akan mengganti saya apabila saya letak jawatan. Tetapi belum pun sampai masanya konco-konco Anwar mendesak supaya beliau letak jawatan. Dan katanya juga beliau dimaklumkan oleh Muhyiddin bahawa mesyuarat Majlis Presiden PH pada malam 21 Februari akan mendesak supaya beliau meletak jawatan untuk Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Kononnya, beliau akan dipaksa lantik Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri dengan segera. Dan tujuannya katanya ialah supaya beliau setuju Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu keluar dari PH dan kerajaan PH jatuh. Dan pada masa sama juga katanya Muhyiddin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sudah merancang bekerjasama dengan Muafakat Nasional bagi menubuhkan kerajaan baru menggantikan PH. Itu antara persoalan utama yang dijawabkan beliau. Kerana kita lihat perkembangan politik tanah air kemelut ini masih lagi berlaku lagi-lagi menjelang dengan pengundian Belanjawan 2021 dengan juga keyakinan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu menjadi persoalan ketika ini. Jadi soalan-soalan ini masih lagi melingkari politik dan ahli politik pemimpin negara. Jadi ini antara penjelasan yang diberikan Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam. Ya, dan kita tidak tahu mengapa Tun Dr. Mahathir bertindak untuk berkongsi atau mendedahkan perkara ini pada saat-saat ini. Tapi mungkin merasakan bahawa sudah tiba masanya beliau menjelaskan kedudukannya dan mendedahkan perkara berkenaan. Dan kita nak beralih kepada perkembangan kes COVID-19 dalam negara, yang mana kita lihat kes baru telah mencatatkan 1041 kes, tetapi kes pulih juga tinggi iaitu 1405 kes pulih. Ini yang dikongsikan oleh KKM dalam sidang media hariannya. Dan keseluruhan kumulatif kes terkini di COVID-19 di Malaysia ini adalah sebanyak 53,679 kes. Dan menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, daripada jumlah itu terdapat sebanyak 2 kes import yang menerima jangkitan dari luar negara. Dan kalau kita tengok taburan kes mengikut negeri, Selangor mencatatkan penularan tertinggi iaitu sebanyak 402 kes, diikuti Sabah dengan 346 kes dan kemudian Negeri Sembilan. Negeri yang ketiga kita dapat lihat dalam unjuran ini sebanyak 121 kes dan terdapat pertambahan sebanyak 3 kes baru kematian di mana kesemuanya dari Sabah menjadikan angka keseluruhan kes kematian dalam negara kita sekarang ini adalah 332 kes. Dan untuk yang sedang menerima rawatan di ICU adalah 108 kes dan 45 lagi memerlukan bantuan alat pernafasan. Itu antara perincian kes baru COVID-19 dalam negara. Ya, kalau kita lihat apa yang kita boleh ambil daripada sidang media KKM semalam, apa perbezaan yang kita lihat, Sabah bukan lagi menjadi negeri yang tertinggi mencatatkan kes positif COVID-19. Kita lihat Selangor, negeri-negeri di Lembah Kelang kini mencatatkan kes positif yang agak tinggi, dengan juga kita lihat tercetusnya kluster yang juga berhubung rapat dengan tapak binaan
pekerja buruh asing, dan semalam kita juga lihat apa penjelasan yang diberikan oleh pihak KKM. Mereka menyatakan akan bekerjasama dengan beberapa kementerian lain untuk mewujudkan SOP ataupun meneliti dengan lebih rapat apa piawaian ataupun standard yang ditepati di tapak binaan ini supaya dapat mengelak sekali lagi berulang penularan kes COVID-19 di tapak binaan dan juga dalam kalangan buruh asing ini. Dan dalam masa yang sama juga kita nak lihat apa penjelasan yang diberikan oleh Dr. Nur Hisham ataupun sedikit kata-kata semangat. Katanya petugas Barisan Harapan rakyat Malaysia lesu, COVID-19 tidak pernah lesu. Katanya beliau mengakui petugas Barisan Harapan, frontliners dan juga rakyat Malaysia sudah mula lesu untuk berdepan dengan penularan jangkitan COVID-19 ini. Namun katanya virus itu tidak pernah lesu untuk menjangkiti kita semua jika gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kita tahu beberapa kawasan telah pun ditamatkan PKPB di Kedah misalnya dan juga di Johor, tetapi apa yang juga dikongsikan rakyat di sana sendiri dalam tinjauan yang kami jalankan, mereka gembira ada sedikit kebebasan tetapi perlu lagi berjaga-jaga dalam masa yang sama. Dan kita juga mengharapkan petugas Barisan Harapan yang menjalankan tugas ketika ini terus bersemangat, dan kita tahu penat itu kan bagaimana berhadapan dengan jangkitan yang semakin meninggi, dan kita harapkan semoga semuanya dipermudahkan. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Selepas ini kita akan bawakan dua tetamu istimewa untuk kita bincangkan mengenai laporan DH berdasarkan unjuran gaji pada 2021 dan mungkin apa pandangan mereka. Dan kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi bersama saya Naila dan Gigi, dan kita nak lihat berdasarkan laporan DH, dilaporkan lebih 30,000 syarikat di Malaysia telah tutup sejak Mac dan jumlah kehilangan pekerjaan menjangkau 90,000 pada akhir Oktober. Dan ekoran keadaan ekonomi yang suram ini, DH juga menjangkakan kenaikan gaji yang rendah bagi tahun depan 2021. Dan tinjauan Mercer dalam Malaysia Total Remuneration Survey antara April dan Jun mendapati syarikat-syarikat mengunjurkan kenaikan gaji sebanyak 5% pada tahun depan. Namun, dalam kemas kini baru, Mercer mendapati unjuran itu menurun kepada 4.5% berbanding 4.7% pada 2020. Dan jelas Ketua Pengarah Eksekutif Mercer Malaysia, Godelieve Van Doren, ini pertama kali kenaikan gaji menurun kepada kadar bawah 5%, menjadikannya kadar paling rendah sejak 2016. Ya Naila, ini senada dengan unjuran Randstad Malaysia, kata Ketua Operasinya Fahad Naim. Rata-rata kenaikan gaji bergantung kepada prestasi industri itu. Antara industri yang paling terkesan susulan pandemik COVID-19 adalah peruncitan dan hospitality. Apa jenis perlindungan atau sokongan yang diperlukan pekerja dalam mengharungi unjuran suram ini? Dan bersedia menerusi talian Skype bagi membincangkan tentang isu ini, kita ada Howard Lee, Ketua Pemuda DAP DAPSI, dan Syaril Ham dan Ketua Penerangan UMNO. Selamat pagi kepada kedua-duanya. Terima kasih kerana sudi bangun pagi untuk Awani Pagi. Kita mulakan dengan Syaril. Syaril, apa mungkin reaksi pertama Syaril terhadap unjuran yang suram ini bagi kenaikan gaji pekerja, unjuran yang dijangkakan, tetapi bagaimana persiapan pekerja kita lihat untuk mengharungi situasi ini? Saya melihat reaksi yang utama adalah walaupun tidak terkejut, tetapi sudah tentu risau dan khawatir dengan keadaan ini. Kerana keadaan gaji di Malaysia ni sebelum COVID pun bukanlah cemerlang sangat. Memang kita ada masalah stagnant wages yang mungkin kita boleh bahaskan selepas ini. Tetapi dalam keadaan COVID ini menekankan sekali lagi bahawasanya perlu ada intervention daripada kerajaan yang segera dan juga daripada pihak dan pemegang taruh yang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan urgent, kerana sudahlah gaji itu tidak akan naik dengan banyak, tetapi pengangguran itu dan peluang pekerjaan di beberapa sektor sudah tentu akan menjadi satu kesan yang amat-amat mendadak yang perlu kita buat sesuatu. Langkah kerajaan yang segera, dan kita akan menyentuh tentang bab itu, pastinya akan sentuh tentang belanjawan 2021, tapi itu kemudian. Kita dengarkan juga pandangan YB Howard, bagaimana pula persiapan kerajaan untuk unjuran ekonomi yang suram bagi 2021 ini? Terima kasih kerana sudi jemput. Saya rasa permasalahan saya setuju sangat dengan Syaril.
bahawa dengan stagnant wages ini adalah bukan sesuatu masalah yang baru. Malah ia telah menjadi masalah sekian lama lah. Tetapi fokus bagi saya dan juga saya harap boleh dipertimbangkan dan juga diusahakan secara full force adalah masalah pengangguran dan juga masalah underemployment yang memang telah menjadi masalah khususnya kepada golongan belia. Tetapi saya rasa ada satu isu yang perlu difokuskan lagi oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta adalah apabila kita nampak ada peningkatan gaji di sesetengah kalangan dan golongan pekerjaan, iaitu yang gaji lebih tinggi, memang tetap akan nampak ada peningkatan dan juga dalam sesetengah industri di mana memang pada saat-saat ini dalam zaman dan juga dalam suasana COVID sedang memang cemerlang. Di dalam golongan tersebut mereka tidak akan menemui masalah sangat sebab dari segi penghasilan perniagaan mereka cemerlang. Tetapi adalah untuk industri-industri seperti hospitality disebutkan dan dilaporkan oleh Age dan sebagainya. Industri inilah yang perlu bantuan pihak kerajaan dan juga pelbagai segenap masyarakat untuk berinovasi supaya mereka boleh memasuki stage atau tahap pemuliharaan industri mereka. Ya, YB Howard, saya nak menjelas sikit dengan apa yang berlaku sekarang dan kita lihat dengan laporan di Age. Ada harapan tak rakyat untuk tengok gaji minimum ini naik? Saya tidak hendak sentuh unsur atau faktor politiknya atau political will-nya. Waktu kerajaan Pakatan Harapan memang menjadi fokus utama untuk secara beransur-ansur meningkatkan gaji minimum. Tetapi mungkin usaha itu akan sedikit terbantut dengan telatak politik yang telah berlaku dan kebelut yang kita berada di sekarang. Namun keadaan sekarang adalah satu peluang keemasan di mana kerajaan punya satu window atau satu ruang untuk circumvent lah boleh dikatakan fiscal responsibility yang sebelum ini menjadi masalah besar kerana satu dunia sekarang tengah menghadapi masalah kewangan dan masalah ekonomi, maka punya satu ruang yang cukup besar untuk benar-benar memberi fokus kepada apa yang diperlukan, iaitu nombor satu, mewujudkan atau membantu pasaran mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang layak, yang bagus. Keduanya, dengan hasrat menyampaikan bantuan dan menyampaikan kewangan dan menyampaikan kebaikan kepada rakyat untuk melabur atau invest ke arah satu masa depan yang lebih bersesuaian dengan dunia pasca COVID. Dan ketiganya, untuk kita memperkasakan dan memperkuatkan kita sebut social safety net lah, dengan bantuan kerajaan sekarang, dengan pelbagai bantuan lah yang sebenarnya telah diumumkan tetapi ada sedikit masalah dari segi pelaksanaan. Ya, mungkin YB Howard tak nak sentuh unsur politik tapi mungkin Syahril boleh menyentuh sedikit isu ini dan kita lihat Syahril sebelum ini sering menekankan keutamaan untuk mencipta pekerjaan, untuk menaikkan gaji. Jadi kalau boleh kongsikan juga pandangan Syahril, di mana political will untuk menaikkan gaji minimum ini? Political will untuk menaikkan gaji minimum ataupun sebarang langkah lain yang berkenaan dengan intervention kerajaan untuk mewujudkan satu keadaan di mana syarikat ataupun majikan suka atau tak suka perlu naikkan gaji. Political will ini akan sentiasa ditandingi ataupun bukanlah diganggu tapi mendapat asakan daripada beberapa pemegang taruh yang tidak suka campur tangan ataupun intervention kerajaan dengan alasan ataupun hujah seperti mana kita selalu biasa dengar, bila gaji minimum naik maka ada banyak syarikat akan gulung tikar. Itu satu hujah yang cukup general dan dia menusuk masuk ke dalam minda masyarakat pun. Jadi kadang-kadang pekerja sendiri pun ataupun rakyat biasa sendiri pun percaya kepada kenyataan general ini, yang mana saya rasa ketepatan ataupun hakikatnya tidaklah semudah itu. Saya bagi contoh, nisbah
gaji kepada GDP KDNK negara kita 34-35%. Maknanya daripada setiap RM1 output ekonomi Malaysia, pekerja Malaysia hanya dapat gaji 35 sen. Ini berbeza daripada Singapura, Australia dah lebih 50% ataupun lebih kurang 50%. Bermakna kalau hanya 35% daripada output Malaysia tu pergi pada gaji, yang lain tu pergi mana? Sudah tentu dia pergi kepada shareholders ataupun majikan ataupun mereka yang memiliki capital. Sebab yang lain tu 65 sen tu pergi mana lagi? It's either pergi pada shareholders ataupun dia pergi pada kerajaan. Jadi dalam keadaan itu bermaksud, macam saya setuju YB Howard bagi gambaran tadi. Tengok industri by industri dan sektor by sektor. Ada banyak sektor yang mana memang profit ataupun keuntungan syarikat dan industri itu jauh melangkaui angka purata yang kita lihat. Bermakna memang ada peluang dan ruang untuk gaji dinaikkan kepada pekerja yang median ataupun pekerja yang biasa, bukan eksekutif. Jadi beberapa secara ringkas, beberapa idea yang mungkin boleh difikirkan. Bila kita cakap intervention kerajaan ini bukan hanya gaji minimum. Contoh bagaimana kita nak menginsentifkan ataupun mewajibkan nisbah gaji antara CEO ataupun executive pay dan juga gaji median dalam sesebuah syarikat itu janganlah besar sangat. Dan boleh dimulakan dalam GLC contohnya untuk memberikan satu pembudayaan kepada sektor pekerjaan. Apa lagi yang boleh kita laksanakan? Contoh lain, kita kena lihat industri by industri. Mungkin minimum wage ni, gaji minimum ini bukan hanya kita ratakan, tetapi kita buat satu inovasi di mana kalau dalam industri tertentu kita tukar, mungkin boleh layak lebih tinggi daripada daripada industri yang lain. Kerana itulah realitinya pun sekarang. Dan saya nak sebut pasal soal ini juga, kita kena fokus kepada golongan belia. YB Howard pun dah bagi gambaran tadi. Sebab kita tengok laporan-laporan, bukan hanya yang DH laporkan, tetapi yang kita baca dalam Khazanah Research Institute punya report baru-baru ini, kenaikan gaji yang kita nampak purata ni 4%, 5%, 6%. Itu purata yang mungkin banyak didominasi oleh kenaikan dalam julat umur 40 lebih ke atas, 40 tahun ke atas. Tetapi dalam umur 20 ke 30 tahun yang menjadi memang yang paling berisiko sekarang ini, gaji itu dah berapa tahun tak naik pun ataupun naik hanya sedikit dan lebih kurang ataupun kurang angkanya daripada angka inflasi. So very more specific intervention are needed dalam konteks ini. Ya, Syaril, bercakap tentang spesifik intervention yang diperlukan daripada kerajaan, kita tak boleh nak elak daripada menyentuh tentang belanjawan 2021. Berbaki hanya 3 lagi hari sehingga hari pengundian pada 25 November ini. Kita perlu bercakap tentang inisiatif yang dicadangkan kerajaan untuk mewujudkan pekerjaan. Ada Jana Kerja, ada juga Majlis Pekerjaan Negara. Adakah kita mempunyai maklumat yang mencukupi tentang inisiatif ini untuk mencipta peluang pekerjaan dan sebagainya? Untuk hari pengundian hanya 3 hari lagi, Syaril? Secara ringkas, no. Kita tidak ada pembutiran yang cukup. Dia memberi gambaran yang exciting sedikit, tetapi butirnya tak ada. Dan yang saya kecewa juga dalam senario politik kita, perbahasan kita tak banyak bercakap pun tentang 2-3 perkara ni. Saya ingat selain daripada kita yang bercakap dalam program ni, saya tak nampak lagi media lain ataupun program lain yang fokus tentang Majlis Pekerjaan Negara, tentang Jana Kerja, tentang MyStat. Banyak kita bercakap tentang 2-3 isu yang kita banyak bercakap lah pasal bajet ini, yang bukan fiskal pun sebenarnya. Yang patutnya kita fokus adalah on jobs and on wages. Itu yang sepatutnya kita kritik kerajaan. Itu yang patut kita tanya, mana 50,000 pekerjaan MyStat yang dijanjikan tu kat mana? Macam mana you nak latih orang? Adakah ada jaminan kerja selepas latihan? 3.7 bilion yang diperuntukkan untuk jana kerja tu macam mana you nak pecahkan? Ikut siapa? Ikut industri mana? Perkara itu tidak ada pemutiran. It's okay, sebab dalam ucapan Menteri Kewangan tu pun 2-3 perenggan je cakap tentang pekerjaan. Tetapi kalau kita dan ahli politik sebelum ni dan dalam ahli parlimen mengkritik 2-3 perkara ini, mesti dia dah terpaksa beri penjelasan dan sebagainya. Tapi bila tidak ada political pressure, kita je yang duk bercakap ni, saya mengharapkan kalau belanjawan itu dalam 2-3 hari ini, mungkin selepas itu, kalau lepaslah, boleh dibahaskan dan boleh diperincikan, dan itu yang menjadi fokus perbincangan orang politik pun. Ya.
Ya, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Syahril. Wabi Howard, saya nak menyentuhkan mengenai satu pengumuman yang ada mengatakan bahawa bermula Isnin depan bahawa Malaysia akan memberi kebenaran kepada pendatang tanpa izin yang terkandas dalam negara ini untuk memilih sama ada mahu bekerja secara sah atau pulang ke negara asal. Adakah ini masanya kerajaan nak memperkenalkan rehiring program pekerja asing dalam tahanan sementara itu, sebab kita lihat dengan unjuran gaji ketika ini, adakah anda bersetuju dengan perkara ini dan bukankah kita patut memberi banyak peluang kepada tenaga tempatan dan dalam masa yang sama, sebab kalau kita lihat tenaga-tenaga asing ni mereka bekerja dalam sektor pekerjaan 3D, 3D kan. Bagaimana untuk kita tentu faktornya adalah kerana lebih murah. Bukankah patutnya ketika ini perlu dinaikkan gaji agar setanding dengan pekerjaan lain dan dalam masa yang sama pekerja asing itu juga perlu ada gaji yang setara dengan sekiranya ambil tenaga tempatan kerana itu adalah isu penindasan pula di situ kan. Wabi Howard. Saya setuju. Mungkin kalian pernah membaca tulisan saya berkenaan dengan sebenarnya pekerja asing yang dibawa masuk secara khusus untuk kerja-kerja 3D ini sebenarnya satu faktor yang memang menekan peningkatan gaji untuk keseluruhan tenaga kerja. Namun demikian, saya rasa dalam keadaan dan suasana sekarang membuka juga satu peluang keemasan untuk kita memutuskan atau sekurang-kurangnya mendapat satu gambaran yang sebenar apakah bilangan dan jumlah tenaga pekerja asing yang untuk tujuan perbincangan kita lah yang masuk secara haram dan bekerja secara haram. Dan dalam kekangan yang kita berada sekarang di mana nak hantar demo balik ke negara asal pun susahlah sikit. Sebab airspace belum buka. Jadi bagi saya sekurang-kurangnya measure yang kita ambil atau kerajaan mengumumkan untuk memberi peluang untuk mereka sama ada mereka nak balik atau nak kerja dan memberi peluang pemutihan itu adalah sesuatu yang saya rasa perlu disambut baik. Namun dengan sambut baiknya dasar ini perlu kita satu punya political will, dua punya jentera kerajaan untuk pastikan mereka tidak akan kembali masuk ke dalam satu perangkap di mana mereka ditindas, dizalimi dengan harga pekerjaan atau harga gaji yang lebih rendah yang akan membawa kisaran yang tidak begitu sehat kepada pasaran tenaga kerja. Jadi saya sambut baik secara dasar tetapi perlu dilengkapkan dengan sesuatu dasar atau sesuatu pemulihan di mana ia tidak akan menjadi penekan kepada peningkatan gaji keseluruhan tenaga kerja. Ya. YB Howard, seperti yang dikatakan Syahril tadi, apa yang perlu diutamakan dan juga YB Howard menekankan tentang kepentingan ataupun keutamaan hak belia, dan kita lihat membincangkan tentang belanjawan dan juga isu gaji pekerja ini, kita lihat suara anak muda ni seolah macam tenggelam. Apa kebimbangan YB Howard tentang masa depan anak muda dalam masa terdekat ini pada tahun 2021? Apa kebimbangan utama? Saya rasa pada saat ini kekhawatiran, kegusaran dan negativiti yang paling besar adalah di mana seluruh pasaran atau persepsi bahawa keseluruhan pasaran khususnya dalam benda-benda dan industri-industri yang boleh dinampak oleh mata apabila kita pergi berjalan-jalan di tengah jalan walaupun susah nak berjalan sekarang, ramai yang sebelum ini punya kerja dalam industri macam F&B, sekarang tertibanya tak ada kerja. Sebab MCO, sebab memang tidak boleh dapat memikul keberatan kekurangan perbelanjaan di khalayak ramai. Ini menjadi suatu yang menakutkan dan ini akan sebenarnya menyumbang ke arah lebih teruknya suasana perbelanjaan. Sebab satu dunia pun tak nak belanja, jadi saya pun tak berani nak belanja. Ya, jadi kita perlu memberi sedikit keyakinan kepada masyarakat dan juga pasaran lah. Itu satu. Kedua, bagaimana kita boleh pastikan suasana perbelanjaan itu boleh kembali. Satu, dengan dasar. Dua, dengan bantuan oleh pihak kerajaan kepada PKS atau SME, Small Medium Enterprises. Di mana
ambil contoh dalam F&B sebab saya sendiri datang daripada dunia F&B. Ramai tak berani untuk buka kembali sebab kalau buka kembali sebenarnya dia agak susah sebab suka tak suka kena ada 4 orang, 5 orang yang ada di shift, maksudnya gaji kena dibayar dan dengan ketakutan tak ada orang tak ada pelanggan nak datang, memang itu menjadi satu cabaran. Jadi bagaimana kita boleh membantu golongan-golongan PKS dalam F&B, dalam hospitality untuk melalui proses survival ini. Saya rasa kerajaan punya satu tanggungjawab yang amat besar. Ya. Syaril, kita ada sedikit saja masa lagi, kurang lebih 1 minit. Mungkin harapan Syaril di mana melihat suara anak muda dalam situasi ini dan apa sokongan yang diperlukan oleh pekerja belia melihat daripada kalau kita tengok 20 pekerjaan paling hangat pun menyebelahi mereka yang berpengalaman, bukannya mereka daripada golongan belia ataupun graduan. Pendapat Syaril? Secara ringkas, pembutiran mindset jana kerja itu perlulah bagi saya fokus kepada belia. Maknanya the job opportunities dan job opening dan job guarantee yang mungkin ada dalam jana kerja itu selepas latihannya kena pergi banyak kepada belia kerana itulah golongan yang paling berisiko sebab dia kena bersaing dengan mereka yang dah ada CV. Mereka tak ada CV ataupun CV-nya lemah sebab umur. Nombor 2, pengisian latihan itu pergilah kepada info-info ataupun based on data yang macam mana kita sebut tadi. Ada beberapa hot jobs dalam tahun 2021, 2022, mungkin data analyst, perkara-perkara ini boleh dilihat kalau ada crash course, kalau ada some bootcamp untuk membantu belia yang mungkin tak berpengalaman, yang tak berkelayakan buat masa ini untuk cepat-cepat dapat kemahiran yang sesuai untuk masuk ke dalam pasaran kerja tersebut. Itu 2 contoh yang saya boleh bagi. Baik, terima kasih YB Howard Lee dan juga Syaril Hamdan. Perbincangan yang sangat menarik dan diperlukan ketika kita menantikan Hari Pengundian Belanjawan 2021. Isu pekerjaan, isu gaji yang perlu dinaikkan pada tahun 2021 ini adalah isu utama yang dihadapi belia ketika ini. Terima kasih kepada Howard dan juga Syaril untuk perbincangan itu. Dan dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.